bumi seribu tetap satu hutan, daun berlainan tetap satu arah. Agama dipelajari dalam kesatuan agar damai di jiwa yang berbakti. Baiklah, pada hari ini kami akan berdiskusi mengenai konsep amalan keharian agama Hindu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bersama kami Anta Silva sebagai penerusi Sri Mahabharyaman Jalan Bali Lama. Boleh Anta perkenalkan diri, nama dan ini? Anta Silva. Okey, baiklah, tanpa membuang masa, soalan yang pertama, apakah kefahaman penganut agama Hindu terhadap hukum karma dan bagaimana ia mempengaruhi amalan harian mereka? Karma ni undang-undang India ni kita tak boleh buat dosa. Kalau kita buat, kalau tipu orang duit, beda. Tipu duit, kita janji tak buat, itulah karma. Balas dia ada janji rugi kita. Tipu orang, kita janji orang nak bayar, kita tak boleh bayar. Kalau janji itu kita nak bayar. Kalau kita ada duit, memang kena sedekah. So, kiranya kalau buat dosa tu memang ada dosa lah kan? Ada. Kalau kita buat tak baik, memang satu hari masa itu kita kena balik karma itu. Okey, seterusnya, macam mana peranan setiap dewa itu diterjemahkan dalam kehidupan sosial penganut agama Hindu? Contohnya Peraya itu. Dalam setiap sambutan perayaan ataupun keputusan moral. Itu perayaan untuk tahunan. Kita minta pada puasa lah. Kita paling kurang pun 2 minggu. Itu tak boleh makan daging. Mau makan sayur-sayur, susu. Tak boleh makan daging. Jadi kita minta pada Tuhan dia turunkan nampak kita bukti dia kita boleh nampak. Macam kita India ni naik pisau tu tajam. Tinggi naik pun boleh potong lah. Pisau tu tajam. Kalau dia Tuhan sudah sampai itu kita boleh dia ada bergigit lah. Ada nampak. Jadi kita boleh turun api, jalan ke api. Kita 15 meter lagi kita taruh api bakar kayu macam 6 kaki itu panjang 15 kaki. Kita bakar ke api itu, panas-panas orang boleh jalan naik, dia tak boleh bakar. Kalau dia ada salah, ada bakar lagi. Itulah kejayaan kita Hindu. Faham tak? Itu kalau kita betul memang bakar. Bakar tu kalau mungkin bukan tak bakar. Kalau satu orang, satu dua memang ada kena, satu tak kena pun ada. Itu kurang percaya pada Tuhan. Dia main-main mungkin boleh jadi. Itulah. Jadi itu bila orang sudah turun naik api, itulah kita nampak memang ada. Faham tak? Itulah. Okey. Adakah setiap perbuatan dalam kehidupan seharian penganut agama Hindu mempunyai kaitan dengan konsep pahala dan dosa? Ada. Pahala dan dosa memang ada. Kalau you bikin betul, pahala ada. Betul tak? Kalau kita ada duit, kita tamakkan orang miskin tamakkan, kita tak tolong, itu memang tak baik. Kalau kita ada duit, mesti kita tolong orang miskin. Bila kalau buat dosa tu, cara pengampunan itu macam mana? Itu amunan itu pada Tuhan. Kita minta dia. Kalau dia terima, kita dapatkan. Tak terima, dendam juga, kenalah. Bukan proses kita. Bukan ini boleh minta maaf. Ini pada Tuhan mau bagi.
Macam kita sembel ada bunga tau. Bunga tu kalau taruh api tak boleh bakar, tak boleh hitam. Macam mana panas pun itu bunga you taruh itu macam juga ada. Kadang-kadang orang menurut dia sembel tu tak betul hati dia boleh bakar, boleh hitam. Jadi orang tu tak boleh turun lah. Tahu tak? Okey. Yang seterusnya, bagaimana sebenarnya agama Hindu dia menzahirkan rasa syukur mereka kepada Tuhan dalam kehidupan seharian? Itu tiap-tiap hari kita kena ingat dia. Tahu tak? Makan kita boleh lupa, Tuhan tak boleh lupa. Kita minum air pun mengingat dia. Kita makan nasi pun, makan biskut pun mesti mengingat dia pun. Itu baru baguslah. Kita naik kereta pun kena ingat dia, minta selamat balik sampai rumah. Mau ingat dia. Itu baru ilmu kita kuat. Bila susah baru panggil semayang, kita betul. Tahu tak? Kadang-kadang di langsung dalam semayang. Hari itu di masalah ni baru mau pergi tipu. Tipu Tuhan pun tipu. Okey. Seterusnya, apa amalan harian penganut agama Hindu yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhan? Itulah kita minta macam kita puasa kita minta satu benda memang boleh jadi. Pada itulah kita hati kita percaya sangat, lebih sangat percaya, lebih sangat orang buat kacau itu orang lain. Percaya kita kalau minta kita boleh nampak. Bagaimana penganut agama Hindu itu dapat mengekalkan keseimbangan antara keperluan jasmani dan rohani dalam kehidupan mereka? Maknanya macam mana penganut agama Hindu itu nak seimbangkan antara perbuatan zahir dan dia punya amalan ni? Kita ni kita tak boleh minta apa-apa benda. Dia mau tolong sendiri datang macam ini tempat baik semayang sendiri kena datang bagi. Kita tak boleh pergi paksa kena bagi dia. Kita tidak harap. Tahu? Ini duit mau ikhlas bagi datang taruh dengan tabung ke apa ke, mau bagi pemiliki dengan tangan ada pandari dia. Tak boleh paksa. Tapi kalau you saya minta itu bukan itu tidak haram. Maknanya dalam setiap perbuatan kena ada keikhlasan dalam diri. Berdasarkan pengajian, masyarakat India melihat amat menepis menjalankan kebersihan. Jadi, adakah perkara ini dianggap sebagai daripada amalan kerohanian dalam agama ini? Kita ini sudah jadi manusia, mesti agama kita nak tahu. Baru boleh berlaku. Kalau macam you nak belajar, you mau tak mau, tak dapat naik. Boleh lupa. Jadi, you mau benda tu, you niat hari-hari benda tu, dapat. Apa yang saya perasan, kalau macam tempat saya, kita bukan kalau pagi tu diorang cuci rumah, bersih-bersih. Lepas tu, dia nak gosok dengan sangat bersih. Dia sangat bersih. Jadi, amalan tu, adakah bersangkut dengan agama juga? Maksudnya dia bersih, hati bersih. Kita rumah tu, kerana pun ada, kalau orang tak datang tepung, orang kena semayang. Tiap-tiap hari tempat rumah bersih. Kalau kita percaya pada Tuhan datang ke masa itu rumah kita tak ganti, dia tak bersih. Maknanya kalau Tuhan akan datang. Ada. Dia memang lalu dia nampak tu lainlah.
Baik, kebersihan tu ada. Semua bersih. Tiap-tiap hari itu air kuning tau. Kuning. Powder itu kan bunuh kan tak baik. Jadi dia kira buang apa-apa benda lalu tu boleh hilang. Jadi ada bersih. Bila itu bersih, hati kau pun ada senang. Bila macam tuang balik kotor, dia punya rasa hati pun ada perang. Ini kebersihan tu sangat penting. Penting. Jadi, dalam agama Hindu, adakah terdapat ritual atau upacara yang boleh mendekatkan diri dengan Tuhan dan menenangkan jiwa itu? Dan ada tak ritual ataupun Dan ya, dia kalau jiwa sendiri, masa kecil-kecil mak bapa dah ajar. Tahu tak? Macam sekolah kan? Sekolah pun ada. Kalau orang Muslim, dia ajar Quran dalam macam mana semua. Macam sekolah kita ada ajar. Follow me. Mana yang digil tu tak follow pun ada. Semua bangsa pun ada. Ada orang Melayu pun tak semayang, Cina pun ada orang tak semayang. Hindu pun ada, bukan tak ada. Ada. Itu digil. Dia tu macam hidupan tu tak ada. Tu tengok orang baik semayang ni, isi orang kena mak. Faham tak? sebab macam kami kan, contoh kalau kami macam serabut ataupun sedih, kami kena semayang. Mana macam Hindu tu sama ke? Ya, sama. Kalau hati ada sedih, rasa yang lain, mimpi yang lain. Kalau mimpi yang tak baik, kena mandikan 9 jenis bunga nak mandi. Kasi yang kotor-kotor ni, jadi mengenai macam-macam. Orang kena itu pun kita nak Maknanya ada lah upacara yang boleh. jadi dapat memandangkan mandi di Sungai Gangga dianggap mempunyai nilai spiritual yang tinggi. itu air itu kena ada wangi. Kita kena datang sini kena ambil. Kena ambil standby. Jadi adakah air itu dapat membersihkan jiwa ataupun menghapuskan aura-aura negatif dekat dalam Boleh ambil. Itu air itu kita minta pada Tuhan, kita simpan satu hari. Satu malam simpan dekat dia. maknanya macam Kadang-kadang dulu kita 4 tahun ada orang Melayu di dalam. Ketika tak boleh panggil dia pergi rumah sini sana rumah sini. Datang sini untuk ikat lagi. Ini hari dia niat besok pagi dia sudah buka mata. Dia ada dua katil. Muslim pun ada percaya datang sini. Ada ramai dua orang tahu. Jadi ubah itu apa bangsa pun tak tahu. Jadi dia boleh elok dia datang. jadi untuk soalan yang terakhir, adakah pengamal rohanian atau individu yang mencapai tahap spiritual tertentu diberikan martabat istimewa dalam ajaran Hindu? Maknanya kalau ada buat amalan-amalan, adakah setiap orang tu dia ada pangkat macam kalau Ada pangkat. Macam pangkat dia imam. Dia mesti ada imam dan dalam agama Hindu ada pusari. Dia itu imam. Ini pusari. jadi kadang-kadang Dalam Melayu pandai. Yang ini dia ada pakai satu benang, nampak ada pakai.
dia ini pakai ini ada tahulah kita kena hormat. Faham tak? Ini tak boleh buka 24 jam kena pakai. Kalau pakai ini tak boleh pakai baju. Mesti mau pakai sarung. Lagi pakai sarung kan kena ya. Macam itu dia kena pakai. Dia tak boleh pakai seluar. Kalau pergi keluar kan? Keluar boleh. Masa dalam ini mesti mau pakai. Ini baru belajar. Jadi itu suaminya bertolong. Faham tak bawah? Macam itu. Nampaknya setakat ini sahaja dulu soalan yang Tuan Sri Okey, dan Pak. Mas sangat menjadi pada hari ini. Jadi saya mewakili pihak daripada kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ahli Sembang dan segi memberikan nasihat, dan kami harap pandangan-pandangan yang Tuan Sri bagi dapat membantu kajian untuk masa hadapan. Sekian daripada kami, terima kasih.